Salam sejahtera. Tu dia. Datang lagi penyakit tak sabar nak jadi kerajaan. Penyakit nak ganggu-ganggu kerajaan. Penyakit nak pilihan raya cepat. Kalau dulu mereka kata, dah cukup nombor. Kalau dulu mereka kata, kerajaan dah nak tumbang. Kalau dulu mereka kata, tak lama lagi nak angkat sumpah. Tapi sehingga ke hari ini, tak angkat-angkat sumpah lagi. Sibuk mereka nak pilihan raya. Tak sabar agaknya mahu jadi kerajaan. Tapi malangnya, dalam kesibukan mereka mahu jadi kerajaan, mereka menjadi pembangkang yang tidak mempunyai wibawa. Apa yang menarik perhatian kita ialah kesanggupan mereka untuk sentiasa menunggu dan menunggu pilihan raya terdekat. Walhal pilihan raya 3 tahun lagi. Tapi mereka dah jangka kononnya hujung tahun ini akan ada pilihan raya. Apalah nak jadi dengan Parti Bersatu nih. Bersatu kini terkena lagi demam pilihan raya. Nampak gayanya Bersatu sekali lagi terkena penyakit paling parah di muka bumi, yaitu demam pilihan raya. Semalam, Ketua Bersatu Selangor, Datuk Seri Azmin Ali mengumumkan keperluan jentera Bersatu digerakkan sekarang untuk menghadapi kemungkinan pilihan raya pada hujung tahun ini. Inilah dia, penyakit pilihan raya, demam pilihan raya. Sudah habis isu, sudah habis modal sangatkah nak jatuhkan kerajaan sehingga pilihan raya pula dijangka akan dibuat hujung tahun ini. Apa sebab pula hujung tahun ini pilihan raya nak dibuat? Sudah mereka belikah ramai ahli parlimen? Sudah mereka belikah blok-blok kerajaan? Sudah berjayakah mereka beli hati para penyokong? Sehingga hujung tahun ini tiba-tiba pula pilihan raya. Aku nak beritahu kepada kamu semua, ada 3 tahun lagi baru pilihan raya. Tapi kenapa pula pada hujung tahun ini tiba-tiba pilihan raya? Entahlah, nanti kejap lagi kita tahulah tu. Kononnya ada 42 ahli parlimen nak menyokong pembangkang lah. Ada 15 orang ahli daripada Barisan Nasional tiba-tiba lompat parti lah. Ada blok kerajaan di Borneo, Sabah dan Sarawak tiba-tiba sokong Perikatan Nasional lah. Macam-macam lah kaedah mereka untuk cuba meyakinkan penyokong mereka sendiri. Pada pendapat aku lah kan, apa yang mereka kata ni hanya sekadar untuk menyenang-nyenangkan hati para penyokong mereka semata-mata. Mereka kecewa sebab sudah 2 tahun janji demi janji kononnya kerajaan nak tumbang, tapi tak tumbang-tumbang juga. Jadi pastinya hati para penyokong Perikatan Nasional Pembangkang ini, khususnya Parti Bersatu, mungkin dah mula tawar. Mereka dah bosan menunggu-nunggu bila masa jadi kerajaan pula. Jadi untuk mau menyenangkan hati, mungkin mereka kata, inilah caranya. Senangkan hati, hantamlah di sana. Mereka kata pilihan raya pada hujung tahun ini. Ini adalah berdasarkan arahan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata Azmin Ali. Dalam perbincangan pagi ini, YB Presiden menegaskan bahawa semua jentera Bersatu mesti digerakkan sekarang untuk menghadapi kemungkinan snap election pada hujung tahun ini. Perbincangan juga memberi tumpuan kepada perkembangan yang akan meyakinkan susulan perbincangan khas di kalangan pimpinan tertinggi Bersatu dan PAS pada Rabu lalu, 5 Februari, yang turut dihadiri oleh YB Tan Sri Tuan Haji Guru Haji Abdul Hadi Awang dan YB Pengerusi Perikatan Nasional. YB Presiden mengeluarkan arahan supaya audit kekuatan jentera Bersatu dimulakan di semua negeri, khususnya kawasan-kawasan tumpuan parlimen dan Dewan Undangan Negeri, kata Azmin dalam satu hantaran di Facebook semalam. Usaha Bersatu dan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan tebuk atap sebelum ini tidak menjadi. Blok Sabah dan Sarawak memberi sokongan kuat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. PAS mempunyai 43 kerusi parlimen, manakala Bersatu hanya mempunyai 25 kerusi parlimen. Jika dicampurkan, mereka hanya ada 68 kerusi. Jadi, nak membentuk kerajaan, mereka perlukan satu jumlah yang luar biasa.
Macam mana nak dapat? Entahlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata inilah sikap yang tak tahu malu. Apabila baru-baru ini seorang pemimpin PAS, yaitu Razman Zakaria, telah pun memohon maaf atas kekilafan beliau mengaitkan Hanayo dengan YTL. Tetapi belum reda tentang isu itu dan belum lagi selesai tentang isu itu. Ini yang berlaku. Tanpa rasa malu, PAS guna hotel milik YTL Group yang difitnah sebelum ini. Inilah sikap yang betul-betul kata netizen memalukan sangat. Tanpa rasa malu menggunakan hotel milik YTL Group setelah menghamburkan fitnah terhadap Menteri Belia dan Sukan, Hanayo. Hantaran Facebook Greater Terengganu Development menunjukkan mesyuarat Exco Kerajaan Terengganu telah diadakan di Hotel Majestic pada minggu ini. Hotel ini milik YTL berdekatan dengan KL Sentral. Turut disertakan ialah gambar keseluruhan Exco Kerajaan Terengganu yang dikuasai oleh PAS. Beberapa minggu yang lalu, Pesuruh Jaya PAS Perak, Razman Zakaria merangkap Ketua Pembangkang Perak, menabur fitnah dengan mendakwa Hanayo ialah anak pengasas YTL Group, Teo Tiong Lai. Razman turut memfitnah Kerajaan Perpaduan Perak di dalam ceramah tersebut. Beliau kemudian memohon maaf kepada Hanayo. Saudara-saudara sekalian, ramai yang membuat tanggapan bahawa inikah sikap pemimpin-pemimpin PAS yang tak tahu malu. Dalam hantaran di Greater Terengganu Development menulis, Alhamdulillah, mesyuarat Exco Terengganu telah diadakan di bilik Majestic 9 level 4 Hotel Majestic Kuala Lumpur pada minggu ini. Hotel Majestic adalah hotel 5 bintang di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Hotel milik YTL Group ini mempunyai 253 bilik dan sentiasa menjadi pilihan pelancong asing kerana berdekatan dengan KL Sentral. Semoga hasil perbincangan kali ini membuat keputusan yang positif dan memberi manfaat besar kepada rakyat serta kemajuan negeri, tulis beliau. Dalam paparan ini, kelihatan Exco Terengganu. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Sejauh mana tebalnya muka pemimpin-pemimpin yang tak tahu malu, sudah menabur fitnah, tapi guna pula prasarana orang. Sekian dulu, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akmal Saleh ni kadang-kadang hebat, kadang-kadang kurang hebat, kadang-kadang macam jurucakap Perikatan Nasional Pembangkang, kadang-kadang macam juga jurucakap kerajaan. Kadang-kadang macam dia lupa dia adalah kerajaan, macamlah dia juga lupa bahawa timbalan Perdana Menteri Malaysia ialah Presiden partinya sendiri. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan kemarin bahawa tiada keperluan untuk garis panduan bagi mana-mana acara yang melibatkan bukan agama Islam dan Islam, itu adalah keputusan kabinet. Dan apabila menyebut keputusan kabinet, ianya dianggotai sendiri oleh presiden partinya, yaitu Zahid Hamidi. Jadi, apabila Akmal Saleh tidak setuju dengan Perdana Menteri tentang garis panduan tersebut yang dikatakan tidak ada keperluan, bermaksud Akmal Saleh sedang menidakkan penglibatan Zahid Hamidi di dalam kabinet. Keputusan itu sudah dinyatakan oleh Anwar adalah keputusan sebulat suara dalam kabinet. Jadi kenapa Akmal Saleh cuba menyanggah lagi? Hari ini kita digemparkan dengan keputusan Akmal Saleh bahawa dia tidak setuju dengan Perdana Menteri dan mengingatkan orang bukan Islam jangan campur. Saudara, keputusan tersebut adalah keputusan bukan seorang oleh Anwar Ibrahim. Ianya keputusan kabinet.
Dan apabila Akmal Saleh kata orang bukan Islam jangan campur, tentulah itu tepat sama sekali. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh tidak bersetuju dengan pendirian Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa tiada keperluan untuk garis panduan baru bagi orang Islam menyertai acara di rumah ibadat bukan Islam. Dalam catatan di media sosial, Akmal berkata, garis panduan yang disediakan adalah untuk dijadikan sumber rujukan. Tidak semua orang tahu dan ada ilmu seperti yang kita tahu dan faham, kata Akmal Saleh. Sama juga garis panduan peraturan jalan raya. Ramai yang ada lesen sendiri pun masih tidak tahu undang-undang yang sedia ada. Malah ada lagi yang memandu secara mabuk, tambah beliau lagi. Jelasnya garis panduan itu juga dapat dijadikan sebagai peringatan kepada orang Islam yang terlupa apabila menghadiri majlis bukan Islam. Jadi garis panduan ini adalah sumber rujukan. Bukan maksud tidak tahu, tetapi kadang-kadang kita terlupa dan garis panduan ini sebagai peringatan, kata Akmal Saleh. Apalagi garis panduan untuk orang Islam yang mana terpakai untuk orang Islam sahaja. Yang bukan Islam tak perlu terlibat pun tidak perlu campur, simple as that, kata beliau. Semalam, Anwar berkata kabinet telah memutuskan bahawa garis panduan yang dicadangkan tidak perlu. Bercakap kepada pemberita semasa lawatannya ke kuil Hindu di Batu Caves bersama Menteri Digital Gobind Singh Dio, Anwar berkata garis panduan itu tidak perlu kerana umat Islam tahu garis mereka. Macam saya datang hari ini ke acara di Batu Caves, saya bukan masuk ke upacara agama. Gobind sering melawat masjid di kawasan dia, tapi dia tidak ke upacara agama, katanya. Pada Rabu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Naim Mokhtar mengumumkan bahawa kerajaan akan mempenalkan garis panduan baru untuk acara yang melibatkan umat Islam di rumah ibadat bukan Islam. Garis panduan itu termasuk perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa agama jika acara itu melibatkan orang Islam dan acara itu mestilah tidak mengandungi unsur-unsur yang boleh menyinggung sensitiviti umat Islam. Pengumuman itu mencetuskan kontroversi dengan satu pihak menyifatkannya sebagai dasar yang mengundang perpecahan, manakala satu pihak lagi menggesa orang bukan Islam supaya tidak mempolemikkan isu berkenaan. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini, garis panduan ini juga melibatkan non-Muslim untuk mendapat kebenaran. Kalau orang Islam confused, janganlah hadir, senang saja, orang pun tak paksa, kata White Giraffe. Green Cheetah kata, Akmal, kamu bukan ahli kabinet pun, diamlah kamu. Kalau kamu tak suka, buatlah apa yang kamu tahu. Demo ke, boikot ke, suka hati kamulah. Bukan semua orang setuju dengan kamu dan tidak ada sebab semua orang mesti setuju dengan kamu, kata Green Cheetah. Scarlett kata yang berbunyi kuat itu biasanya tin kosong saja, katanya. Grey Kancil kata, Akmal, jangan cakap selindung, buat je statement dalam akhbar. Semua pemimpin Islam dilarang mengunjungi rumah ibadat non-Muslim, walau majlis rasmi. Seperti kehadiran agung di majlis non-Muslim, kalau jadi kerajaan UMNO pun sama terpalit, kata Grey Kancil. Scarlett kata, si bodoh ni ingat nak jadi hero. Mahu tahu, mana tahu jadi hero, katanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.